Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita, Pendidikan Kesihatan. Tajuk saya Remaja Bijak. Baik, dalam buku teks kamu boleh rujuk dalam tajuk perhubungan, saya remaja bijak. Idina berhadapan dengan pelbagai situasi tekanan daripada rakan sebaya. Sebagai remaja yang bijak, Idina memilih untuk menjadikan masalah itu sebagai satu peluang. Idina menulis semua tekanan yang pernah dialaminya berserta cadangan penyelesaian. Kemudian, dia menghasilkan penanda buku yang kreatif dan menjual kepada rakan-rakannya. Tengok, Idina ni sebagai seorang remaja yang bijak, macam kamu jugalah. Dia, semua orang ni ada masalah dan semua orang ada tekanan dia sendiri. Tapi dia menjadikan tekanan dan masalah dia ni sebagai satu peluang untuk dia mencipta buku, penanda buku yang kreatif, kemudian dia jual kat kawan-kawan dia. Okey, baik, kita tengok situasi tekanan yang dialami oleh Idina dan macam mana cadangan penyelesaian yang dia berikan. Sebagai contoh, situasi yang pertama, rakan yang suka membuli. Okey, rakan sentiasa membuli. Buli ni dia sering berlaku dekat sekolah. Sama ada buli yang kecil ataupun buli yang besar. Buli ni jangan kamu anggap macam pukul, belasah orang, peras ugut. Itu adalah buli yang serius. Tetapi buli yang suka mengejek, buli yang suka ambil barang, itu juga adalah salah satu contoh buli. Jadi kalau kita jenis ada kawan yang suka mengejek kita, suka ambil barang kita tanpa kebenaran, mungkin kita akan rasa tertekan dan itu adalah salah satu bentuk buli. Jadi macam mana cadangan penyelesaian oleh Idina? Dia kata memilih rakan sebaya yang boleh dijadikan contoh yang baik dan menghargai sahabat. Orang yang suka mengejek kita, dia bukannya sahabat yang baik. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah kamu tinggalkan sahabat itu dan memilih sahabat yang lain yang tahu menghargai diri kita. Kalau dia suka mengejek kita, dia bukan sahabat yang baik. Kita boleh berkawan dengan dia, tapi sekadar berkawan biasa saja, bukannya sebagai seorang sahabat yang baik. Baik, yang kedua adalah situasi dia adalah tidak diterima oleh kumpulan. Penyelesaian dia memilih kumpulan dan aktiviti sosial yang menerima diri kita seadanya. Ni contoh yang paling mudah lah. Kalaulah kamu dalam kelas kamu tu ada satu kumpulan ni, dia geng bola baling. Dia main suka bola baling. Kamu tak tahu main bola baling. Jadi macam manalah kamu nak masuk dalam kumpulan tu. Jadi lebih baik kamu pilih kumpulan yang sesuai dengan diri kamu. Contohnya, kamu suka badminton ataupun kamu jenis suka belajar berkumpulan. Kita cari kumpulan yang sesuai dengan diri kita. Sebab kadang-kadang kalau kamu nak masuk kumpulan yang macam cikgu bagi contoh bola baling tadi, dia orang bercerita tentang permainan bola baling, jadi kamu tak boleh nak bercakap dengan ataupun tak masuk dengan kumpulan tersebut. Jadi ada kumpulan lain lagi kita boleh yang boleh menerima diri kita. Seterusnya adalah suka memendam perasaan. Ni biasa murid-murid sukalah memendam perasaan. Sebenarnya memendam perasaan ni adalah sesuatu yang berbahaya kerana lama-lama dia akan menimbulkan tekanan. Kalau baru-baru tekanan tu mungkin dah tak teruk sangat, tapi lama-lama dia akan menjadi makin tertekan. Penyelesaian dia merapatkan hubungan kekeluargaan dan memilih individu yang boleh dipercayai untuk meluahkan perasaan. Kamu kena cari orang untuk kamu bercakap, meluahkan perasaan. Orang yang kamu percayai lah. Jangan meluahkan perasaan kepada orang yang kamu tak kenal. Itu bahaya juga. Takut ada yang mengambil kesempatan. Jadi orang yang paling sesuai untuk kamu meluahkan perasaan adalah keluarga kamu. Contohnya ibu kamu ke. Cerita apa masalah, cerita dekat ibu kamu dan minta panduan daripada mereka. Ataupun kamu ada kakak, luahkan dengan kakak kamu.
Ataupun boleh juga kamu berjumpa orang yang boleh dipercayai. Contohnya kaunselor kan. Kaunselor sekolah, kamu bercerita dengan dia orang dan minta pandangan. Jangan minta pandangan dekat media sosial, dekat Facebook ke apa. Nanti macam-macam jawapan yang kamu dapat. Okey, seterusnya adalah tidak berani menolak ajakan rakan. Okey. Ini adalah satu perkara yang sering berlaku. Kawan ajak tapi benda tu benda yang tak elok. Okey, penyelesaian ini adalah berani berterus terang dan menolak ajakan yang berunsur negatif secara asertif. Asertif ni macam mana? Asertif ni kita belajar sebelum ni. Kita mengutamakan hak kita. Okey, kita jangan duduk ikut sangat orang kerana kalau ajakan yang negatif tu dia akan membawa keburukan kepada kita. Contohnya macam minggu lepas lah kita belajar tentang ada kawan yang ajak dia ponteng kelas. Okey, kita tolak cara setih. Tapi kena secara lembut lah. Okey, jangan kita bergaduh pula dengan dia. Kerana kalau ada pertelingkahan ni dia akan menyebabkan hubungan kita tu jadi tak baik. Okey, seterusnya adalah inginkan keperluan diri yang berjenama. Okey, tengok orang pakai berjenama, kita pun nak pakai berjenama juga. Nak masuk geng, kononnya lah. Jadi kalau ada geng macam ni, kita tak payahlah. Okey, tak payah. Sebab tak perlu pun sebenarnya. Contohnya, PDPR sekarang memerlukan gadget. Jadi, kamu tengok kawan kamu pakai gadget yang mahal, kita tak perlu nak ikut orang. Okey, tak perlu nak ikut orang. Okey, penyelesaian dia menggunakan perbelanjaan secara berhemah dan berbelanja secara bijak. Kita tahu benda tu, gadget tu keperluan, tetapi keperluan kita setakat mana. Janganlah sampai kita terpaksa membazirkan duit. Patutnya kita belanja secara bijak lah, supaya kita dapat menggunakan wang tu ke arah yang lebih baik. Okey. Jadi situasi tekanan ni banyak lah. Kamu pun sebenarnya dalam sedar ataupun tak sedar, kamu pun ada tekanan diri. Cuma kamu tak pasti ataupun kamu tak pernah nak membuat analisis apa tekanan yang kamu hadapi dan macam mana nak buat. Kamu tak tahu tekanan, macam mana kamu nak ada cara penyelesaian. Cuba kamu fikir, senaraikan tekanan yang kamu ada. Kemudian kamu cuba cadangkan langkah penyelesaian. Kemudian kamu tulis dalam buku situasi tekanan yang kamu hadapi, kemudian cara penyelesaian dia. Kamu fikir apa situasi tekanan yang kamu hadapi, kemudian tulis cara penyelesaian dia. Kalau tak ada juga, kamu salin je lah situasi tekanan yang dihadapi oleh Dina dan penyelesaian yang dicadangkan ni dalam buku kamu. Okey, semua ada 5 semua. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.